Bila dia bangun jalan, Nabi doakan, Ya Allah, peliharalah dia daripada arah depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawahnya. Demi Allah, dia kata, tidaklah Allah menciptakan rasa takut dan rasa dingin dalam diri. Hilang perasaan takut, kan? Hilang rasa sejuk tu, terus normal macam biasa. Melainkan seluruhnya keluar semua tadi ni. Rasa gemetar, takut, hilang. Sejuk, hilang. Keluar semua sehingga aku tidak menemui rasa takut dan dingin sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, syukur pada Allah Ta'ala kita masih dipilih dan diberi peluang oleh Allah untuk kita mengabdikan diri kita melalui ibadah salat fardu Jumaat, dan kita beriktikaf dalam rumah Allah. Mudah-mudahan dengan segala pengorbanan kita, tenaga, harta benda untuk menunaikan perintah Allah akan mengundang rahmatnya sehingga kita mendapat redha Allah dunia dan akhirat, dan terampun dosa-dosa kita sekalian dan diangkat darajat-darajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kerana masih bernafas pada hari yang mulia Jumaat ini, dan kita sentiasa membuat persiapan untuk berdepan dengan alam akhirat nanti, iaitu setelah kematian kita. Di mana sabda Nabi SAW menyebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka, cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Cinta ataupun suka untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang benci untuk bertemu Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengan dia. Seorang sahabat bangun, Ya Rasulullah, apa maksud bertemu Allah? Nabi kata, kematian. Adakah ada orang yang suka mati? Tadi kan, siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dia. Adakah orang yang suka nak mati? Semua orang tak suka nak mati, kebanyakannya tak suka nak mati. Maka Nabi kata bukan maksudnya suka nak mati, tak suka nak mati seperti yang kamu faham, tetapi suka nak mati itu adalah persiapannya. Barang siapa yang bersiap-siap dengan amal salehnya untuk bertemu Allah, tu tanda bahawa dia suka nak bertemu Allah. Kerana Allah seolah macam kalau kita hari kebesaran agung, sultan dan sebagainya, orang yang dipanggil untuk beri hadiah, untuk diberi pingat, maka hari itulah hari yang paling gembira bagi dia. Apa dia buat? Mungkin sebulan, 2 bulan sebelum tu dah prepare dengan pakaiannya, dengan protokolnya, dengan bagai-bagai lah. Persiapan kerana gembira nak dapat pingat ni, nak dapat hadiah yang hebat, sonok. Dia buat persiapan untuk hari tersebut. Jadi kalaulah orang nak bagi hadiah macam tu, dia tak bersiap, tiba-tiba hari besok dah sampai, dia tak ada baju pun nak pakai, apa tak nak pakai compang-camping macam biasa. Jadi seolah macam dia tak suka untuk bertemu dengan pembesar, tak suka nak bertemu sebab tak ada persiapan apa. Datang dengan compang-camping apa pun tak ada, kan? Maka begitulah umpama contoh bahawa orang yang suka bertemu Allah, dia siap-siap dengan amal yang wajib dilengkapkan. Mungkin ada kekurangan, kecacatan, dia sempurnakan. Yang tertinggal lampau-lampau, buat qada dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Menangis air matanya kerana nak menghadap Allah Ta'ala, nak sesuatu yang rahmat Allah,
kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Bersiap sedia. Tapi orang yang tak mau bersiap sedia, sentiasa lara hatinya, leka daripada peringatan, ada peluang untuk Jumaat pun tak nak datang, ada peluang untuk buat ibadah pun dia abaikan. Tapi kalau peluang-peluang yang mengundang kepuasan nafsunya, maka dia segera untuk menunaikannya. Maka orang ni orang yang benci nak bertemu Allah, tak suka nak dapat hadiah daripada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lagi tak suka untuk dia. Bila Allah tak suka kepadanya, sudah pasti Allah siapkan azab-azab, siksaan-siksaan untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah saat kematian, dengan persiapan kita datang awal Jumaat, setiap langkah kita dengan niat untuk beriktikaf dan rumah Allah dan beribadah solat Jumaat ini. Setiap langkah kita akan diampun dosa, diangkat darajat dan digantikan dengan pahala, dan menuju kepada Allah sehingga Allah bangga di hadapan para malaikat. Tengoklah kepada hamba-hambaku yang sanggup bersusah payah demi semata-mata mencari redha aku. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, Allah dorong hati kita, lembutkan hati kita untuk tunduk dan datang ke tempat yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, pada ketika ini kita sedang menunggu amalan yang mulia mingguan kita. Mudah-mudahan setiap persiapan kita, susah payah kita, semuanya dinilai sebagai redha Allah. Itu yang kita nak. Tidak ada tujuan lain. Saya pasti tuan-tuan masuk dalam masjid ini tak ada tujuan harta benda, tidak ada tujuan puji-pujian orang, tak ada. Kita tak teringat langsung benda tu. Kita nak dapat redha Allah, nak cari keampunan Allah. Inilah keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Muslimin, kaum muslimin rahimakumullah, kita tengok beberapa peristiwa sesuai dengan hari Jumaat. Kita ambil cerita-cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat perbanyakkan salawat. Maka tuan-tuan, saya pesan, bila setiap kali saya sebut nama Nabi Muhammad Rasulullah, jangan kunci mulut, tak sebut langsung. Tolong ringankan lidah kita, mulut kita, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka amalan yang menjadi amalan yang pasti dan tak akan ditolak, pasti diterima, adalah salawatnya baginda kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah gemuruh masjid ni dengan suara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berulang-ulang 4-5 kali Ustaz sebut, 4-5 kali lah kita atau lebih banyak lagi bagus. Ini yang diceritakan oleh Imam As-Sakhawi dalam tafsirnya tentang innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, wa sungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya sentiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman sekalian, hendaklah kamu juga bersalawat kepadanya dan menyampaikan salam kepadanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan rahimakumullah, Allah datang menceritakan pada kita bahawa dia sentiasa. Kalau orang ngaji bahasa Arab, datangkan fi'il mudhari' dalam Al-Quran, yufidu 'ala dawam, iaitu memberi makna berkekalan, sentiasa, tak ada stop-stop. Maka dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusallun dengan bahasa fi'il mudhari', tanda Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat pada Nabi. Maka wahai yang beriman sekalian, maka diceritakan kisah seorang lelaki yang suka sangat hadir dalam majlis-majlis. Ada kisah Nabi salawat, hadis Nabi SAW. Dia tak apa faham pun. Dia bukanlah duduk majlis untuk dapat ilmu sangat. Dia seorang yang businessman, tapi bila dengar ada majlis ulama baca hadis, dia duduk. Tujuannya apa? Kan hadis tu banyak qala Rasulullah anin Nabi, cerita nama Nabi diulang-ulang. Maka dia nak sangat nak duduk tu sebab dia nak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita kerana kita nak baca yang lain, maka disebutkan bahawa satu hari dia meninggal dunia. Si lelaki yang disebut dalam peristiwa tersebut, dia dipanggil sebagai Mastah nama dia. Maka bila dia meninggal dunia, seorang wali Allah, ulama pada zamannya itu bermimpi. Tanya dia, wahai Mastah, macam mana keadaan kamu dalam alam barzakh? Dia mengatakan, aku telah diberikan oleh Allah keampunan, ampun dosaku. Dalam urusanku banyak urusan dengan orang ramai apa segala, ada salah silap, Allah ampun dosaku.
dan diberi nikmat-nikmat dalam taman-taman syurga dalam kubur. Maka ditanya, apa punca, apa sebab? Kalau kamu tahu apa sebab? Maka dia kata, aku tahu. Sebabnya adalah aku suka hadir dalam majlis menyebut nama Nabi, hadis Nabi, aku nak bersalawat sebanyak-banyaknya. Dengar sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, betul lah. Kerana cintamu untuk bersalawat, Allah juga cinta kepadamu. Bila Allah cinta kepada engkau, Allah akan padamkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah, kita tengok kisah sejuk. Kita biasa sejuk, kena ada selimut, tutup aircon kan. Kalau cuaca sejuk, kena pakailah selimut-selimut ataupun baju tebal-tebal untuk hilangkan sejuk. Di zaman Nabi, bagaimana Nabi hanya sekadar doa, terus hilang kesejukan. Kisah berlaku pada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu pada perang Khandaq. Khandaq maknanya parit. Perang parit, kerana dalam peristiwa tu sahaja yang para sahabat bergotong royong korek pasir tanah tu buat parit. Parit yang luas kadar-kadar kira kuda tak boleh nak lompat pergi tebing sana, daripada sini sana. Kerana nak berlindung daripada kepungan musuh. Jadi cerita panjanglah perang Khandaq, ataupun perang tu juga diberi nama lain, iaitu nama perang Al-Ahzab. Perang Ahzab, perang bersekutu, tentera bersekutu, iaitu musuh-musuh Islam, Yahudi, bangsa Arab, Nasrani, semua gabung nak lawan dengan tentera Islam. Jadi tentera gabungan tu dinamakan perang Ahzab. Jadi dalam perang Khandaq, Hudzaifah Al-Yaman cerita kisah pengalamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa kami satu persatu sehingga pada giliran aku. Aku tidak memiliki perisai apapun untuk melawan musuh maupun melawan dingin. Biasa orang nak perang pakai baju besi, adalah baju tebal sikit dan sebagainya. Dia tak ada apa. Selain hanya kain lihaf, kain selimut. Kain, yalah macam selendang ni buat selimut. Itu je kain yang aku ada. Yang isteri ku bagi agak panjang, tidak sehingga kedua sampai melabuh ke lutut. Dia boleh selimut, tapi tak cukup lah nak perang, apa nak kain selimutnya, kena baju tebal, baju besi sepatutnya. Baginda datang kepada aku dalam keadaan aku memeluk kedua lututku, sejuk. Dia duduk melutut tu, selimut badannya sejuk. Baginda bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Hudzaifah. Dengan terkejut baginda berujar, Hudzaifah? Hudzaifah macam ni, duduk sini. Aku bangkit dan menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda pada mereka, tentu ada berita tertentu. Carilah tahu berita mereka. Aku adalah orang yang paling penakut dan paling tidak tahan dengan dingin, sejuk. Aku pergi dan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jagalah dia. Jadi Nabi suruh dia pergi cek sana. Jadi dia beritahu, dia cakap dalam dirinya, aku ni paling penakut, nak pergi seorang-seorang takut, tapi dah Rasulullah suruh pergi. Lagi pula aku ni tak tahan sejuk. Ni kain nipis ni yang menjadi baju sejuk aku. Terus bila dia bangun jalan, Nabi doakan, ya Allah, peliharalah dia daripada arah depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawahnya. Demi Allah, dia kata, tidaklah Allah menciptakan rasa takut dan rasa dingin dalam diri. Hilang perasaan takut, kan? Hilang rasa sejuk tu, terus normal macam biasa. Melainkan seluruhnya keluar semua tadi ni. Rasa gemetar, takut, hilang. Sejuk, hilang. Keluar semua sehingga aku tidak menemui rasa takut dan dingin sama sekali. Daripada mulut Nabi tadi, doa sahaja terus hilang dua-dua perasaan tersebut. Ketika aku pergi, baginda berpesan, wahai Hudzaifah, jangan engkau melakukan apapun terhadap mereka sehingga engkau menghadap kepada aku. Kau jangan bertindak, kau ambil maklumatnya. Di sana berkumpul beberapa orang, dia ni bersiap dengan apa, pedang, anak panah. Cerita kat aku, tak payah kau nak suruh, perintah-perintah. Aku pergi. Apabila aku dekat dengan perkemahan mereka, aku melihat cahaya api berkobar daripada api unggun mereka. Aku melihat seseorang yang tinggi besar menghangatkan tangannya di atas unggun api dan mengusap-ngusap ke perutnya. Dia berseru,
pulang. Aku tidak pernah kenal Abu Sufyan sebelumnya. Abu Sufyan bin Harbin. Aku mencabut anak panah berbulu putih daripada kantungku. Kemudian aku letakkan pada busurku untuk memanahnya dengan bantuan cahaya api unggun tadi. Lalu aku ingat pesanan Nabi. Ini dia pergi mengintip pihak musuh punya. Dia mengintip kemah-kemah musuh. Jadi Abu Sufyan ni belum Islam zaman ni. Tahun ni belum Islam. Dia Abu Sufyan masuk Islam tahun pembukaan Kota Mekah. Peristiwa pembukaan Kota Mekah selepas peristiwa ini. Jadi maka dia macam nak panah dah, ada peluang dah ni nak bawa anak panah ataupun panah aja Abu Sufyan yang sedang memanaskan badan tu. Tapi dia ingat pesanan Nabi tadi. Jangan bertindak apa-apa, engkau ambil maklumat je. Bawa mai cerita pada aku. Itu pesanan Nabi. Jangan engkau melakukan apapun terhadap mereka sehingga engkau menghadap aku dulu, kata Nabi. Itu pesanan Nabi awal tadi. Maka aku pun tidak jadi melakukannya. Simpan balik anak panah. Taat, patuh pada segala perintah Nabi SAW. Walaupun memang kalau kita duduk situ memang ada peluang ni, tembak je lah. Kan? Musuh dah dekat ni. Tapi dia ingat pesanan Nabi. Aku pun kembali kepada Rasulullah SAW yang ketika itu berselimutkan kain tebal dan sedang solat. Demi Allah aku pulang dan seketika itu juga rasa dingin kembali menyerangku dan aku pun gemetar kerananya. Jadi itu peristiwa Sayyidina Hudzaifah dan ketaatan mereka sangat luar biasa. Apa yang Nabi sebut, mereka yakin setiap perkataannya. Seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau cerita contoh macam tu cukup banyak. Sayyidina Ali patuh kepada setiap ayat yang Nabi sebut. Nabi pesan, wahai Ali, kau pergilah ke satu wadi dan tunggu di situ ada kafilah. Kafilah ni rombongan kecil. Kafilah, dalam kafilah tu ada perempuan, kau minta surat daripada dia. Kan? Maka dia pun terus pecut. Pergi tunggu, tengok kosong, tak ada apa pun. Nabi kata tadi ada kafilah, tengok kosong, apa pun tak ada. Jadi sahabat yang bersama dengan Sayyidina Ali, Al-Miqdad bin Aswad, dia kata, wahai Ali, mungkin Nabi silap bagi tahu time ke, dia tu dah berlepas ke, ataupun salah GPS salah kot, kan? Tempat lain patutnya, ni tempat lain pula. Tak, dia kata, aku yakin, tunggu. Dia kata, aku yakin kalau Nabi sebut ada. Sampai. Kita akan buat apa yang Nabi suruh. Maka betul lah, tak lama, agak lama lah dia orang tunggu. Setelah tu baru datang kafilah tadi. Sehingga ada rombongan perempuan. Dia tak kaji dulu, perempuan ni kau dari Madinah ke dari mana? Kau mana, tak ada. Dia terus minta, Nabi suruh minta surat. Dia terus, ya wahai wanita, mana surat? Jadi itulah keyakinan mereka dan terlaksana apa yang Nabi sabdakan. Sehingga hadis yang lain menceritakan baginda memberitahu tentang orang pertama di kalangan isteri Nabi yang akan meninggal dunia terlebih dahulu. Siap Nabi atur. Yang pertama sekali isteri nama ni, kan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling cepat menyusulku di antara kamu, iaitu di antara isteri-isteri baginda, adalah orang yang paling panjang tangannya. Nabi sebut orang yang paling panjang tangan. Kita kalau panjang tangan maknanya apa? Mana mencuri ke? Kan? Tak, maksud panjang tangan ni ada maksudnya. Jadi isteri-isteri Nabi tak faham panjang tangan. Siapa pula panjang tangan, mari kita ukur. Ukur, kau ni pendek, kau ni panjang, ni pendek dan panjang. Maka mereka semua sama-sama menghulurkan tangan nak tengok tangan aku ke panjang, tangan dia ke. Semua seolah berebut nak meninggal dulu, tak jauh dengan wafatnya baginda Nabi. Kerana tak nak lama sangat berpisah dengan Nabi SAW. Siapa yang paling panjang di antara mereka? Pakai dia ukur tengok tangan dia ke, tangan ni ke. Lalu Zainab lah orang yang paling panjang tangan di antara kami kerana dia bekerja dengan tangannya dan bersedekah. Jadi ini tafsiran yang sebenar. Pada awal mereka tak faham, mereka ingat tangan panjang ni lah, kan? Fizikalnya. Tapi kemudian baru tahu Zainab dah meninggal dunia tak lama jaraknya dengan wafatnya baginda Nabi SAW. Zainab dia meninggal dunia terlebih dahulu. Rupanya baru orang tahu maksud tangan panjang tu adalah orang yang pemurah. Zainab yang sangat pemurah, Zainab binti Jahshin yang sangat pemurah. Suka menderma, suka buat kebajikan begini-begini.
Dalam riwayat yang lain disebutkan para isteri Rasulullah SAW bertanya pada baginda, siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu? Baginda menjawab, orang yang paling panjang tangannya di antara kamu. Mereka pun lalu saling menghulurkan tangan untuk melihat tangan siapa yang paling panjang. Ketika Zainab meninggal dunia, baru mereka faham tangan panjang yang Nabi sebut adalah orang yang banyak buat kebajikan dengan harta. Banyak. Dia terkenal dengan orang yang banyak buat kebajikan dengan hartanya, sumbangan kepada orang miskin dan sebagainya. Zainab adalah orang yang paling panjang tangannya di antara mereka dalam hal kebaikan, kebajikan dan sedekah. Begitu juga Nabi SAW satu ketika saat dia sakit tenat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk sebelah Nabi, Nabi duduk sebelah Aisyah. Tiba-tiba Nabi suruh panggil Fatimah, puteri baginda Nabi SAW. Fatimah pun masuk dalam rumah, datang. Nabi panggil dia dengan lemah, maksudnya dalam keadaan kedudukan Nabi yang nampak dah sakit ya, tenat. Panggil Fatimah datang. Dia bisik sesuatu pada Fatimah, sedangkan Aisyah duduk sebelah dekat dengan Rasulullah pun tak dengar apa yang Nabi bisik pada Fatimah. Nabi bagi tahu sesuatu, Fatimah terus menangis sekuat-kuatnya. Menangis kuat. Meleleh air matanya, menangis. Lepas itu Nabi tarik lagi Fatimah sekejap, main dekat sikit lagi, sekali lagi. Nabi bisik sekali lagi. Bisik sesuatu, dan terus Fatimah berhenti menangis, senyum, seronok, gembira pula. Aisyah tengok pelik reaksi ni. Tadi menangis, lepas itu senyum, gembira pula. Apa pasal? Tapi Aisyah tak naklah tanya ketika tu keadaan Rasulullah tak kuat, dalam keadaan lemah, tak maulah tanya sibuk-sibuk. Biarlah dia, tapi dia berazam satu hari nanti keluar rumah nanti aku nak cari Fatimah, nak tanya apa yang Nabi cakap tu. Setelah Nabi wafat selesai pengkebumian Rasulullah SAW dan sebagainya, tak lama setelah tu dia jumpa dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Fatimah tanya, Fatimah, apa yang Nabi bisik pada hari tersebut? Yang kamu nangis, bisikan kedua kamu gembira pula, senyum pula. Maka dia katakan, bisikan yang pertama Rasulullah bagi tahu bahawa Rasulullah ni dah dekat dengan ajal. Tak lama lagi dah. Setelah tu, hanya satu hari setelah tu ataupun beberapa hari lebih sikit, Rasulullah wafat. Jadi Fatimah sedih kerana nak berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu yang kedua pula, dia bisik pada aku, orang pertama di kalangan ahli keluarga aku yang menyusul ikut aku adalah engkau. Nabi bagi tahu siap, engkaulah orang pertama yang paling dekat dengan kewafatanku. Memang betul, benar sekali apa yang Nabi sebut. Tak lama setelah itu, hanya 6 bulan, lebih kurang 6 bulan saja, Sayyidina Fatimah juga meninggal dunia. Dialah orang pertama sebelum Zainab lagi yang disebutkan tadi. Maka itulah seolah Nabi ni tahu perkara-perkara yang akan datang. Memang sangat tahu. Seperti juga Nabi sebut kepada Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sayyidina Zubair bin Awam ni sepupu Nabi. Kerana mak Zubair namanya Safiyah binti Abdul Muttalib, kakak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Safiyah dengan Abdullah dua beradik. Abdullah anak andanya adalah Nabi Muhammad, Safiyah anak andanya adalah Zubair bin Awam. Jadi Zubair ni sepupu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bagi tahu awal. Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ini mukjizat luar biasa. Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Rasulullah bagi tahu, wahai Ali, kemungkinan kamu akan jumpa dengan pembunuh anak Safiyah ini. Nabi panggil anak Safiyah, iaitu Zubair bin Awam. Kemungkinan kamu akan jumpa dengan pembunuh anak Safiyah ini. Tolong bagi tahu pada pembunuh dia bahawa dia akan dapat neraka. Bashir qatila ibn Safiyah bin nar, kata Nabi. Bagi tahu kepada si pembunuh anak Safiyah ini bahawa dia dapat neraka. Anak Safiyah maksudnya siapa dia? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin ahli syurga. Zubair bin Awam. Jadi Sayyidina Ali simpan pesanan tu sehingga berlaku perang Jamal. Lebih daripada 50 tahun lebih jaraknya.
Betul, dalam peperangan tersebut bertembung dua pasukan. Pasukan menyokong Sayyidina Ali, pasukan yang bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila sampai di Iraq, di satu tempat tu, maka mereka tak jadi perang, berhenti dulu, panggil semua sahabat Nabi. Yang pasukan ni Aisyah datang sekali dengan Zubair bin Awam yang ada dalam tu, dan juga beberapa sahabat yang lain, Ubaidillah bin Talha bin Ubaidillah, duduk sekali. Ubaidillah bin Talha bin Ubaidillah, duduk sekali. Sayyidina Ali pun panggil sahabat-sahabat, mari kita mesyuarat, bincang. Bila bincang, keputusannya kita jangan perang. Ni sama Islam. Engkau pun sahabat, ni pun sahabat Nabi. Jangan perang, berdamai. Setuju berdamai. Ini banyak orang salah tafsir. Dia kata pasukan Aisyah perang dengan Ali, sehingga dua-dua sahabat berperang. Kan? Ni apa ni, sahabat perang? Tak. Dia orang berdamai sebenarnya. Bincang, okey, setuju. Tapi pasukan dia orang yang dalam tu ada musuh dan selimut, yang kata, oh mana boleh, kalau berdamai rugilah kita datang jauh-jauh tak jadi perang. Maka dia orang kobarkan, serang. Yang ni pun serang. Tindakan masing-masing tanpa arahan daripada sahabat Nabi yang sebagai ketua pasukan, Sayyidina Ali dan Aisyah. Ketua pasukan sini. Tak arah pun suruh perang. Dia orang dah ramai, puluh-puluh ribu. Dia orang pandai-pandai bertindak sini, serang. Berlakulah kacau bilau. Ketika tu sahabat tak berperang. Dua-dua pasukan ni berdamai. Tetapi bila selesai, mereka balik ke Madinah. Antaranya Sayyidina Zubair juga balik ke Madinah, dan bersinggahlah waktu semayang, dia berhenti semayang. Datang seorang daripada pasukan Sayyidina Ali. Dia datang, dia terus pancung kepala Sayyidina Zubair bin Awam ketika Sayyidina Zubair sedang semayang. Syahid Sayyidina Zubair bin Awam. Dan setelah tu dia lari balik kepada Ali, kononnya gembira. Gembira, wahai Ali, aku dah bunuh Zubair. Sayyidina Ali terkejut, engkau dah bunuh Zubair bin Awam? Terus barulah Sayyidina Ali ingat pesanan Nabi, Bashir qatila Safi ibn Safiyah bin nar. Kama qala alaihi salatu wassalam, berilah berita kepada si pembunuh anak Safiyah ini bahawa dia adalah ahli neraka. Jadi ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, macam mana Nabi boleh tahu Ali akan hidup sampai zaman tu dengan Zubair? Kan? Macam mana Nabi tak pesan pada Umar? Seolah macam Nabi tahu Umar awal lagi meninggal, bukan zaman yang bertemu dengan Zubair tu. Kan? Tak pesan pada Abu Bakar, tak pesan pada Uthman, tapi pada Ali, kerana berlaku di zaman dia. Dan bagaimana Nabi boleh tahu yang dibunuh ni bukan sahabat, bukan orang baik, dan dia adalah ahli yang tak baik, ahli neraka? Jadi begitulah gambarannya. Baginda Rasulullah SAW siap atur, sehingga tuan-tuan, sampai hari ini apa yang berlaku telah diatur. Maksudnya Nabi telah sampaikan kepada kita maklumat apa yang berlaku. Kalau kita tahu maklumat-maklumat tentang hadis akhir zaman, kalau kita dapat faham menerusi tentang peristiwa akhir zaman, seolah kita tahu dah apa yang berlaku. Umat Islam demikian, kekuasaan orang kafir demikian, dan di Palestin jadi begini-begini, sehingga orang Palestin tak boleh nak halau orang Israel. Dan kenapalah di Mekah macam tu, dah masuk berpesta-pesta pula dalam negara Saudi. Semua berlaku ni dah ada cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak tahu, kita kata kenapalah jadi macam ni, teruklah akhir zaman, kita jadi kalang kabut. Sedangkan Nabi dah sebut dah, benda ni akan berlaku. Menunjukkan bahawa apa kekuatan kita pun takkan boleh berubah benda yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hebat macam mana pun kita tak mampu nak ubah. Allah dah atur macam tu. Sampai peristiwa ketika ni Baitul Maqdis dikuasai. Kenapalah doa kita malam mustajab Lailatul Qadar pun minta, kan, doa di Masjidil Haram lagi. Doa, ya Allah, hancurlah Yahudi Zionis, berilah balak pada mereka, berilah Palestin ni dikuasai oleh orang Islam, Baitul Maqdis tak jadi juga. Bukan kerana tak makbulnya, tidak, jangan salah faham. Bukan kerana tak makbul, tapi kerana takdir Allah dah susun perjalanan dunia. Macam tu.
Maka kita hanya menjalani apa yang telah disusun oleh Allah Ta'ala tanpa kita mengetahui dengan sebenar apa yang bakal berlaku, tapi Nabi dah nampak. Begitu Nabi susun. Dan itu yang kita sebut tentang peristiwa Nabi bagi tahu akan datang. Sebenarnya satu peristiwa lagi yang lain kita sebut, baginda beritahu bahawa apabila perang Khandaq, kaum musyrikin tidak akan menyerang kaum muslimin. Walaupun dalam keadaan itu para sahabat ni rasa gerun sebab tentera musuh ramai. Ramai sangat dan tentera Islam hanya sedikit. Dikatakan hanya 3,000, tentera musuh lebih pada 10,000. Kepung. Tentera Islam terkepung di atas bukit Siliak, nama bukit tu, Siliak. Bukit tersebut. Jadi tak boleh nak ke mana. Makanan habis tak boleh nak balik pergi ambil. Sebab depan tu musuh kepung keliling. Belakang tak boleh nak pergi sebab bukit belakang tu, bukit Siliak belakang ni batunya tajam-tajam. Tak mampu nak lintas dengan kuda kaki dan sebagainya. Jadi dia orang terkurung situ, habis makanan, kelaparan. Tapi Nabi bagi tahu siap dah, jangan risau. Dia orang tak akan boleh serang. Kemuncak tu, ketika kemuncak sahabat semua rasa gerun ni, musuh serang habis lagi tak. Apabila pasukan musyrikin pergi kepung di perang Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, sekarang kita akan memerangi mereka dan mereka tak boleh perangi kita. Padahal golongan sikit, 3,000 lawan 10, tu nampak dah kalah dah atas kertasnya. Yang kedua, kita ni kurang makanan, dah ada yang kelaparan, ikat batu di perut 3 biji, 2 biji, 1 biji, bagi kempih perut sebab tak ada makanan. Keletihan, itu nampak dah kalah. Dia orang tu makan mewah, kan? Tetapi macam mana nak yakin dengan perkataan Nabi? Tapi para sahabat tetap yakin. Kalau kita duduk situ, mampu kita petikai. Mengarut lah, nak boleh menang macam mana, kan? Makan pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi para sahabat yakin dengan perkataan Nabi. Nabi kata kita akan aman. Dia orang tak boleh serang, kita yang boleh menyerang mereka. Kaum musyrikin, kaum Quraisy tidak mampu menyerang tentera Nabi SAW. Nabi lah yang menyerang mereka hingga Allah membebaskan kota Mekah. Sehingga sejak selepas ini ada lagi berlaku peperangan, pembukaan, penawanan kota Mekah. Juga kaum musyrikin kalah. Bukan takat perang Khandaq, perang Parit tadi. Sehingga apa yang berlaku akhirnya Allah datangkan Taufan. Ribut Taufan menghancurkan semua tempat-tempat duduk kemah-kemah musuh, sehingga barang-barang makanan yang dia bawa semua hancur, tak boleh nak kekal lagi dah. Dan mereka tak mampu nak duduk, semua balik. Berkecai mereka, diserang oleh tentera Allah yang berbentuk Taufan. Tetapi para sahabat aman, tak kena Taufan tu apa-apa pun. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan akan beri manfaat kepada kita. Perbanyakkanlah salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda Nabi yang sentiasa memberi iktibar kepada kita apa yang bakal berlaku. Yakinlah kepada Islam, teruslah mendalami ilmu Islam, pasti kita akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.